Kadang-kadang kamu berada dalam persekitaran gelap yang teruk. Orang di sekitar kamu tidak peduli dengan apa yang Allah katakan. Tak ada cahaya di sekeliling kamu. Tetapi di satu tempat di dalam kamu, cahaya mentari masih menyinar. Sesuatu di dalam kamu masih mengatakan, ini gelap sangat ni, aku mesti pergi cari cahaya lagi. Aku mesti tuju ke arah cahaya lagi. Itulah perjuangan yang harus kamu dan saya lalui di dalam diri kita. Apabila perjuangan tersebut mula berlaku dalam diri kamu dan saya, di mana kita cuba ikut cahaya ini yang Allah telah beri kita, dan setiap orang memilikinya, setiap dari kita merasakannya. By the way, gambaran malam hari kan, gelap, tak ada cahaya kan, tapi walau bagaimanapun cahaya bulan masih ada sikit tu. Apa yang berlaku apabila seseorang membuat keputusan bahawa mereka kena beranikan diri dan mereka akan kena mengatasi perasaan yang kian meletup ini. Perasaan ini bukan perkara kecil. Mereka akan mengatasi juga perasaan yang kuat ini dan mereka akan menuju juga ke arah cahaya Allah. Mereka akan mengikuti cahaya Allah. Dan itu bermaksud mereka mungkin merasa seperti, sekiranya aku ikut jalan Allah, aku mungkin kehilangan orang ini. Orang mungkin tak senang dengan aku. Macam mana pula aku nak memenuhi semua keperluan emosi aku jika aku mengikut jalan Allah? Jalan Allah itu pula tidak kelihatan seperti akan bagi aku kepuasan. Cara-cara yang lain pula bagi aku kepuasan yang segera. Itulah syaitan yang mahukan. Syaitan berkata, ikut cara aku akan mengisi ruang kosong itu untuk kau sekarang juga. Dan Allah berfirman, ikutlah jalanku dan kamu mungkin tak akan merasakannya sekarang. Tapi aku katakan ini yang terbaik untuk kamu. Aku akan mengisikannya untuk kamu. Kerana Allah tak bagi kita semua keperluan ini tapi kita tak boleh memenuhinya. Tapi Dia mahu kita memenuhinya dengan cara yang diberkati, bukan cara yang terkutuk. Walaupun kamu berasa baik sekarang, tapi ia akan membawa bencana dalam hidup kamu esok lusa. Janganlah buat perkara macam tu pada diri sendiri. Aku tidak harus melakukan perkara itu pada diri aku sendiri. Carilah jalan yang akan membawa semakin banyak cahaya dalam hidup kamu. Oleh itu, apabila kita buat itu, apa yang berlaku? Akhirnya orang merasakan seperti mereka tak tenang. Mereka berlari dan berjoging dan bersenam dan mendengar muzik atau bermain video game dan mereka masih tak rasa tenang di dalam kerana cahaya mereka menangis. Berkata, apa yang kau lakukan ni? Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diri yang akhirnya tenang, biarkan aku bercakap dengan kamu. Irja'i ila rabbik. Kembalilah kepada Rabbmu. Maknanya kembali ke cahaya ini. Bagaimana seseorang jumpa ketenangan apabila mereka kembali kepada Allah. Kamu mesti bertanya pada diri sendiri. Saya mesti bertanya pada diri sendiri. Apakah maksud hidup saya dalam ayat ini? Apa yang kembali kepada Allah bermaksud bagi kamu berbeza dengan maksudnya bagi saya. Kisah kamu berbeza daripada kisah saya. Inna sa'yakum lasyatta. Perjuangan dan usaha kamu berada di bermacam-macam tempat di sana sini. Setiap dari kamu mempunyai kisah sendiri. Apa maksudnya untuk kamu untuk kembali dan cari ketenangan di samping Allah? Radiyatan mardiyah. Inilah satu formula. Dengar ini betul-betul. Bagaimana kamu tahu yang kamu akan kembali kepada Allah? Yang pertama, anda tahu bahawa anda puas, reda dengan apa sahaja yang dilakukan oleh Allah. Kamu tidak lagi risau jika kamu kehilangan sesuatu atau ada kekosongan di dalam diri kamu. Kamu benar-benar mempercayai Allah bahawa Dia akan menjaganya. Dia yang memberi kamu perasaan ini. Dia tahu bagaimana menjaga perasaan ini. Kamu radi dengan Dia dan mardiyah, dan kamu akan pastikan apa sahaja yang kamu lakukan, Dia juga senang dengan kamu. Kamu senang dengan Dia. Tapi juga, kamu pastikan bahawa setiap langkah yang kamu ambil, kamu boleh katakan dengan selamba pada diri sendiri. Langkah ini aku ambil, mungkin orang lain tak suka, tapi aku tahu Allah senang dengan aku. Apabila kamu dapat mengambil langkah-langkah itu, maka kamu akan mempunyai ketenangan dalam hidup kamu. Maka itu, mungkin ada kecoh di dunia luar, tapi di dalam gempa bumi terhenti. Kamu benar-benar tenang. Kemudian dia berkata, Fadkhuli fi ibadi. Masuklah di samping hamba-hambaku. Ia merupakan keterangan yang luar biasa ni. Dia tidak berkata, Fadkhuli jannati. Tapi, Fadkhuli fi ibadi. Maknanya, masuk ke syurga. Dan kemudian masuklah di samping hamba-hambaku. Kerana setelah anda pergi ke syurga, maka anda berjumpa dengan orang. Tetapi Allah dalam ayat ini melakukan perkara lain dan mengatakan sesuatu yang lebih luar biasa. Aku mahu kamu berada di kedudukan yang berada di kalangan mereka yang memperhambakan diri mereka kepada aku. Mereka menyerahkan diri kepada aku. Dan apabila kamu melakukan itu, maka anda akan tahu apa itu jannah.
Ini bukan hanya jannah akhirah. Ada juga tersebut dalam ayat ini juga, tapi ada jannah di dunia ini juga. Kemudian jika ketika jannah itu berlaku, tenang, tidak ada kebimbangan yang ada lagi. Ketenangan itu akan berlaku apabila kamu dan saya membuat keputusan bahawa kita mahu menjadi hamba Allah, tidak kira apa pun. Kesetiaan kita pun tak akan berada dalam emosi kita sendiri, tapi kesetiaan kita adalah kepada Allah. Apabila kita dapat melakukan itu dalam diri kita, ketika kita dapat membuat hijrah seperti itu, kemudian Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian masuk jannahku. Ia bukan fadkhuli jannah, masuk syurga. Masuk jannah, tidak. Fadkhuli jannati, masuk jannah aku. Seolah-olah Allah bagi orang-orang ini yang kembali kepada Allah dan mereka mengikuti jalan cahaya, jalan wahyu. Apabila mereka mengambil langkah walau selangkah ke arah itu, Allah berfirman tentang mereka, aku akan buat jannah khas untuk kamu. Itulah orang-orang yang kita mahu jadi. Itulah perjuangan yang ingin kita menang. Ini adalah perkara mendalam yang Allah berikan kepada kita. Antara perasaan yang kita ada dan perjuangan untuk mengawal mereka dan untuk mencari jalan keseimbangan di antara. Saya berdoa semoga Allah memberikan setiap kamu di dalam hati kamu kekuatan dan kemahuan untuk mempercayakan Allah dan mengikuti cara yang kamu tahu akan membawa kepada Dia senang dengan kamu dan kamu senang dengannya.